Najib, kita akan bersama dengan Fakhrul Razi Rashid untuk kita lihat bagaimana komposisi orang-orang muda berkaitan dengan PRN Negeri Melaka ini. Beliau merupakan koordinator penyelidikan Refsa. Refsa yang bersama-sama kami di talian Skype ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi Fakhrul Razi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Fakhrul Razi, pertama sekali kita lihat kelainan yang ditunjukkan oleh parti-parti politik apabila banyak menampilkan calon muka baru, calon muda dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya ini memperlihatkan perubahan sedikit dalam arena politik tanah air negara menjelang kita nak ke arah PRU yang ke-15 nanti? Saya rasa ini adalah satu permulaan baik untuk politik Malaysia membuka lembaran baru apabila kita dapat lihat parti-parti yang ada pada PRN Melaka kali ini menampilkan calon baru dan muka pemuda ataupun calon-calon yang saya rasa agak berkaliber dan mempunyai semangat yang begitu menarik sekali kalau kita lihat, dan boleh menarik juga bukan saja segmen pengundi muda tetapi boleh dianalisa ataupun diteliti juga oleh kumpulan-kumpulan umur yang lain. Dan saya fikir untuk melihat kepimpinan muda pada masa akan datang ini juga kita harus ukur mereka dari segi semangat, dari segi idealisme mereka, dan paling penting sekali adalah ukuran mengenai apa yang mereka mahu tawarkan kepada pengundi Melaka itu sendiri. Kerana melihat saja umur bukan saja satu indikator yang tepat, tetapi apakah tawaran yang mereka akan lakukan. Kerana saya fikir gambaran besar yang berlaku dalam PRN Melaka ini adalah pertembungan di antara politik lama, iaitu politik yang saya rasa sudah pun dipinggirkan kebanyakan rakyat Malaysia, dengan politik baru yang sedang saya rasa tumbuh segar seperti cendawan ataupun sebagainya. Kerana di sinilah parti-parti politik akan bereksperimentasi dengan calon-calon dan idea-idea mereka, dan mungkin PRN Melaka ini akan menjadi satu lapangan untuk mereka membuat keputusan sukar untuk PRU 15 akan datang. Okey, bagaimana Fakhrul Razi melihat juga bahawa melantik golongan muda ini, kerana mereka bukan muka-muka baru dalam politik, mereka sudah lama berkecimpung di peringkat akar umbi dan sebagainya, dipilih lagi dan sebagainya. Bagaimana ini boleh mencerminkan bahawa adakah ini kehendak sebenar pengundi di Melaka mungkin? Kerana pada akhirnya mereka akan menentukan isu-isu di peringkat nasional, isu-isu berkaitan dengan COVID-19 itu akan menentukan calon mana yang mereka pilih. Bagaimana kita fahami korelasi antara calon muda ini dengan kemahuan pengundi itu sendiri? Saya rasa apa yang kalau saya lihat semalam saya berada di Melaka, kebanyakannya kalau kita berjumpa dengan segmen pengundi muda ataupun masyarakat Melaka ni, mereka sebenarnya terdedah ataupun terjejas akibat COVID-19 dan sebagainya. Dan mereka bukan saja perlukan kepimpinan ataupun pasukan yang jelas untuk memimpin Melaka, tetapi memerlukan idea-idea baru. Kalau saya boleh petik daripada laporan sosioekonomi tahun 2020 bagi negeri Melaka yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia itu sendiri, kita dapat lihat bagaimana peratusan kadar pengangguran di antara belia itu agak tinggi, dan kadar pengangguran di Melaka itu sendiri pun sudah tinggi akibat COVID-19. Gaji, upah bulanan semua menurun, dan ini adalah isu-isu sebenar yang perlu dibawa oleh pemimpin muda untuk menawarkan sesuatu benda yang konkret dan komprehensif kepada rakyat Melaka, khususnya anak muda yang sekarang ini saya rasa terbeban dan terjejas akibat pandemik 19 dan ekonomi itu sendiri. Jadi kolaborasi antara pemimpin muda, idea baru dan apa yang akan diperjuangkan untuk masa depan Melaka, saya fikir inilah kombinasi yang akan meletakkan pengundi di Melaka itu memilih calon-calon muda ini sebagai pemimpin masa depan mereka. Kerana pada akhirnya Fakhrul Razi, kita melihat bahawa fokus itu masih kita tumpu kepada calon-calon heavyweight di Melaka sebagai contoh. Dan pertembungan heavyweight ini akan menyaksikan bahawa bagaimana penguasaan parti-parti politik itu terhadap politik Melaka itu sendiri. Kerana pada akhirnya rakyat Melaka merasakan bahawa orang yang sama sajalah berpusing walaupun ada 2-3 orang baru diletakkan dan sebagainya. Bagaimanakah sentimen ini pada akhirnya akan berubah dengan meletakkan 2-3 calon ini? Adakah keikhlasan itu tergambar dengan perancangan dan juga strategi seperti ini? Saya fikir selepas COVID-19 ini kita perlu lihat bahawa pengundi Malaysia pada kali ini, pada PRN Melaka kali ini agak dinamik. Kerana mereka terdedah dengan dasar-dasar dan keputusan-keputusan penting yang kadang-kadang menjejaskan kehidupan mereka. Kalau kita lihat even kelemahan dalam SOP ketika mengatasi pandemik COVID-19 juga akan menjejaskan mereka, dan mereka lihat bukan sahaja kepimpinan yang diperlukan tetapi pemimpin yang mempunyai pemikiran ataupun dasar yang baik untuk ditawarkan, yang boleh memastikan
mereka dapat kembali semula hidup seperti biasa dalam era norma baru ini. Dan politik-politik lama ataupun heavyweight ini sebenarnya akan dicabar oleh pemimpin muda yang mempunyai karismatik dan idealisme dan semangat. Kalau ikut stamina pun pemimpin muda ada stamina yang lebih daripada pemimpin lama ini. Cuma dari segi bagaimana mereka kumpulan-kumpulan ini ingin menawarkan atau meyakinkan pengundi Melaka untuk keluar mengundi, khususnya anak muda, dan saya fikir ini adalah satu indikator yang akan melihat perkara ini secara meluas dan untuk politik baru yang masa akan datang. Dan Fakrul, dalam masa yang sama juga kita lihat bagaimana perkembangan parti-parti politik banyak mencalonkan muka baharu dan juga anak muda ini. Adakah ini bermakna bahawa mereka ini melihat kepada undi 18 yang kita tahu Perdana Menteri juga telah memberi jaminan bahawa ia akan dilaksanakan pada tahun harapan sebenarnya, dan bagaimana sebenarnya pengaruh undi anak muda? Kerana kita lihat anak muda, kita lihat laporan-laporan di media sosial, laporan-laporan berita dan sebagainya. Mereka ini bagaimana sebenarnya? Adakah mereka ramai pengundi atas pagar yang perlu ditackle oleh parti-parti politik untuk melihat, dan bagaimana sebenarnya parti-parti politik ini perlu meletakkan calon-calon muda, bukanlah calon-calon sebenarnya, individu yang menjawat jawatan dalam parti-parti itu sendiri untuk melihat komposisi supaya undi 18 ini, parti-parti ini mempunyai gabungan, bukanlah sekadar pengundi atas pagar yang ramai daripada kalangan anak muda. Saya rasa pengundi atas pagar itu adalah mereka yang paling mendalam ataupun menilai sesuatu itu dalam jangka masa panjang. Dan apa yang segmen untuk meyakinkan sama ada pengundi undi 18 ni atau pengundi muda ini atas pagar atau tidak, itu saya rasa itu terpulang kepada pengundi. Cuma kita perlu lihat apakah tawaran ataupun idea-idea yang akan dibentangkan oleh parti-parti politik yang terlibat dalam PRM Melaka. Kerana indikator untuk mengukur sejauh mana parti itu kehadapan atau tidak bagi anak muda, saya fikir mereka melihat kepada dasar dan fakta dan saintifik itu sendiri. Saya rasa benda ni sudah berubah jauh lebih tinggi daripada politik dahulu, di mana di era COVID-19 ini anak muda juga terdedah dengan keputusan-keputusan tertinggi daripada pemimpin tak kira dari segi persatuan atau negeri. Dan mereka tu juga ada masalah tersendiri yang perlu diselesaikan bersama dengan pemimpin yang mereka inginkan. Kerana kalau kita lihat anak muda pada hari ini ada isu pendidikan, ada isu kesihatan, ada isu dari segi ekonomi seperti pekerjaan, dan mereka perlukan pemimpin yang boleh membawa aspirasi mereka ke hadapan. Dan kita perlu ingat pemimpin segmen anak muda pada hari ini mereka paling terkesan dan mereka boleh menilai sesuatu perkara itu berdasarkan dasar itu sendiri. Fakhrul Razi, bagaimana untuk kita melihat bahawa anak muda ini dinamik sokongan mereka kepada parti-parti politik? Sudah pun kita saksikan sebelum-sebelum ini juga untuk PRN Melaka sendiri. Dan pada masa sama, bukan saja anak muda, rakyat Melaka, penduduk Melaka itu sendiri sudah pun ada markah untuk parti-parti politik ini kerana mereka menyaksikan kepimpinan Pakatan Harapan, mereka menyaksikan kepimpinan Barisan Nasional sebelum ini. Dan pada ketika ini juga, bagaimana untuk kita melihat bahawa markah-markah ini mungkin akan diterjemahkan golongan muda juga ke kotak undi pada PRN pada kali ini? Ada, kalau kita lihat di PRM Melaka ini adalah satu benda yang menarik adalah saya rasa anak muda tidak memikirkan sosok itu sendiri. Seperti politik-politik lama, mereka mementingkan siapakah ataupun pasukan apakah yang terbaik untuk menerjui Melaka. Dan kalau kita lihat pada hari ini Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Barisan Nasional itu sendiri, mereka bukan saja ingin mencalonkan ketua menteri atau sebagainya, tetapi pemimpin muda ataupun barisan hadapan yang akan membantu calon ketua menteri mereka menerajui Melaka. Contohnya saya fikir yang paling menonjol sekali antara ketiga-tiga parti sekarang adalah saudara Adli itu sendiri. Kalau kita lihat calon ketua menteri Melaka daripada Pakatan Harapan ini, bukan saja Adli yang ditunjukkan tetapi pasukan kepimpinan muda dalam Pakatan Harapan Melaka itu sendiri, dalam calon-calon itu juga ditonjolkan sendiri. Jadi saya rasa ini agak menarik kerana inilah politik yang dimahukan anak muda, di mana anak muda mahukan bukan saja kepimpinan sebagai individu tetapi kepimpinan berpasukan yang boleh menerajui Melaka untuk 5 atau 10 tahun akan datang. Kerana kita melihat pada akhirnya anak muda ini literasinya tinggi. Kalau kita melihat di peringkat pusat itu, kita sudah mengatakan bahawa pemusatan kuasa itu terlampau berlaku.
sebagai contoh. Dan kita melihat bahawa isu politik wang juga berlaku. Ada juga isu berkaitan dengan politik identiti ini yang terlampau semakin mendebal pada ketika ini. Ini tiga perkara yang sering kita dengarkan apabila kita mengulas soal politik. Bagaimana ketiga-tiga aspek ini mungkin di peringkat Melaka konteksnya akan terjemahkan kepada pengundi anak muda ataupun sentimen mereka sendiri, kerana pada akhirnya literasi politik mereka itu semakin tinggi, akses kepada maklumat dan sebagainya semakin luas dan sebagainya. Fakhrul Razi. Saya rasa kita kena lihat dinamik pengundi Melaka ini sendiri. Walaupun dari segi populasi kecil, tetapi kita harus ingat Melaka adalah adalah sebuah negeri yang banyak menerima pengunjung daripada luar dan antarabangsa. Dan dia sedikit sebanyak mempengaruhi pengundi Melaka untuk terdedah dengan situasi yang berlaku di peringkat antarabangsa dan sebagainya. Dan ini amat menarik kerana apabila melihat pengundi muda yang sudah terdedah dengan maklumat di hujung jari dan bagaimana mereka menganalisa beberapa topik berdasarkan fakta dan sains ini, dia akan memberi satu cabaran kepada politik lama yang memain sentimen politik yang identiti yang begitu kuat sehingga tidak mempunyai satu solusi ataupun hasil yang boleh dinikmati oleh anak muda itu sendiri. Dan saya fikir sentimen-sentimen ini perlu diuruskan dengan serius kerana kita akan melihat situasi ekonomi yang masih tidak menentu di negeri Melaka dan Malaysia itu sendiri, dan kita perlukan solusi yang komprehensif, bukan sekadar sentimen emosi yang hanya berpihak kepada sesuatu pihak dan hanya berada di dalam sanubari atau emosi pengundi Melaka dalam masa jangka pendek. Kerana apa yang perlu dilihat dalam PRM Melaka ni adalah soal pembangunan, soal ekonomi, soal integriti yang akan dibina selepas Melaka ini terjejas teruk akibat COVID-19 dan krisis ekonomi pada tahun kebelakangan ini. Dan Fakhrul, mungkin yang terakhir, jika parti-parti politik ini mencalonkan ramai calon anak muda dan sebagainya, tapi akhirnya kertas undi itu yang akan menterjemahkan sama ada mereka ini diterima ramai ataupun tidak. Bagaimana Fakhrul melihat golongan anak muda, pemimpin anak muda, calon daripada anak muda ini diterima di peringkat masyarakat itu sendiri? Mungkin di luar bandar ataupun di bandar, bagaimana sentimen terhadap calon anak muda ni? Saya berpandangan calon anak muda ni perlu outreach ataupun pergi ke berjumpa dengan pengundi mereka, dan di situlah saya rasa pengundi Melaka sudah bijak untuk memilih siapa calon ataupun pemimpin yang mereka mahukan mewakili mereka di peringkat kerajaan negeri untuk membuat keputusan yang penting. Dan bagi calon anak muda pada hari ini, saya rasa perkara yang paling penting untuk dilakukan dalam PRM Melaka ni adalah untuk mengajak pengundi di luar kawasan, iaitu di luar Melaka, untuk balik mengundi pada 20 November. Kerana kalau SPR mensasarkan 70% pengundi keluar pada PRM Melaka, saya fikir statistik itu perlu lebih daripada 70%. Dan ia kalaulah pengundi muda yang duduk di luar Melaka mengundi balik pulang mengundi ke Melaka, dan ini satu bonus kepada pemimpin muda ataupun calon-calon muda yang telah diketengahkan setiap parti untuk menawarkan sesuatu perkara yang komprehensif kepada mereka di negeri mereka sendiri. Okey, baik. Terima kasih Fakhrul Razi Rashid, Koordinator Penyelidikan Refsa, atas perkongsian berkaitan dengan bagaimana komposisi anak muda melihat kepada PRN Negeri Melaka. Dan Najib,